Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Atikah binti Muhammad Fauzi dari SMK Tumpat yang akan membincangkan satu topik di dalam subjek pengajian perniagaan semester 2 946/2. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah topik yang akan Cikgu fokuskan di dalam perbincangan hari ini. Tajuk yang akan Cikgu fokuskan ialah Bab 6 Pengurusan. Dua topik yang akan Cikgu fokuskan dan kupas pada hari ini ialah yang pertama, pengenalan kepada pengurusan. Yang kedua, kemahiran pengurusan. Para pelajar yang Cikgu kasihi sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita lihat dulu apakah topik yang akan Cikgu fokuskan di dalam tajuk pengenalan kepada pengurusan ini. Yang pertama, fungsi pengurusan. Kedua, konsep keberkesanan dan kecekapan. Ketiga, peranan pengurus. Dan yang keempat, pendekatan pemikiran pengurusan. Para pelajar yang Cikgu kasihi sekalian, mari kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan. Pengurusan bermaksud proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber manusia dan sumber-sumber lain yang terdapat di dalam organisasi dengan cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah kepentingan pengurusan kepada sesebuah organisasi. Yang pertama, pengurusan dapat membantu organisasi mencapai matlamat melalui pembentukan strategi yang berkesan. Yang kedua, mengelakkan berlakunya pembaziran dengan menyelaras sumber dengan cekap. Ketiga, memotivasi dan mendorong modal insan untuk bertindak ke arah mencapai matlamat organisasi. Dan yang terakhir, memastikan aktiviti organisasi berjalan lancar dan terkawal. Seterusnya, kita lihat pula apakah fungsi pengurusan yang terdapat di dalam organisasi. Terdapat 4 fungsi pengurusan. Yang pertama, perancangan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, kepimpinan. Dan yang keempat ialah pengawalan. Mari kita lihat satu persatu maksud setiap fungsi pengurusan tersebut. Yang pertama, perancangan. Merujuk kepada satu proses menentukan matlamat yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi dan membentuk tindakan yang terbaik untuk dilakukan bagi mencapai matlamat tersebut. Kedua, pengorganisasian, iaitu satu proses menyelaras atau mengagih sumber manusia dan sumber-sumber lain di dalam organisasi untuk menjalankan tugas dan rancangan yang telah ditetapkan bagi mencapai matlamat tersebut. Ketiga, kepimpinan. Merujuk kepada satu proses mempengaruhi gelagak pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas dan rancangan yang telah ditetapkan bagi mencapai matlamat organisasi. Dan yang terakhir ialah pengawalan. Pengawalan merupakan satu proses memantau pelaksanaan aktiviti, mengukur prestasi organisasi dan mengambil tindakan susulan bagi memastikan hasil kerja tercapai seperti yang ditetapkan. Okey, seterusnya, kita lihat pula konsep keberkesanan dan kecekapan. Okey, cikgu akan mulakan dengan konsep kecekapan terlebih dahulu.
Kecekapan bermaksud melakukan sesuatu kerja dengan betul, iaitu do the things right. Melakukan tugas menggunakan sumber yang minimum, iaitu dapat mengurangkan kos pengeluaran dan mengelakkan berlakunya pembaziran sumber. Ini bermakna pekerja yang cekap akan berjaya menghasilkan pengeluaran mengatasi sasaran yang ditetapkan oleh organisasi menggunakan sumber yang sangat minimum. Konsep yang kedua ialah keberkesanan. Melakukan sesuatu kerja yang betul, do the right things. Menetapkan matlamat yang betul dan memilih kaedah yang tepat untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita lihat pula peranan pengurus. Peranan pengurus ini kita akan kupas dari segi teori yang diperkenalkan oleh Mintzberg. Terdapat 3 kategori peranan pengurus. Yang pertama, bermaklumat. Yang kedua, antara perorangan. Dan yang ketiga, pembuat keputusan. Mari kita lihat satu persatu peranan pengurus sebagai bermaklumat. Terdapat 3 peranan yang dimulakan dengan yang pertamanya ialah pemantau. Pengurus sebagai pemantau perlu mendapatkan maklumat berguna untuk organisasi sama ada dari pihak dalaman atau luaran organisasi. Contohnya, pengurus menganalisis maklumat berkaitan keadaan ekonomi, perubahan dasar kerajaan dan tingkat teknologi. Peranan kedua ialah penyampai. Pengurus perlu menyampaikan maklumat kepada pekerja untuk membantu mereka melaksanakan tugas. Contohnya, menyampaikan maklumat tentang pengeluaran produk baru syarikat melalui mesyuarat. Ketiga, peranan pengurus sebagai jurucakap. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain di luar organisasi berkaitan perancangan, polisi, pencapaian dan keputusan organisasi. Contohnya, membentangkan laporan tahunan kepada pemegang saham dan mengadakan persidangan akhbar untuk memperkenalkan produk terbaru syarikat. Mari kita lihat pula kategori peranan pengurus yang kedua, iaitu antara perorangan. Yang pertama, sebagai simbol atau lambang, tunggak atau orang terpenting. Pengurus perlu menjadi wakil kepada organisasi dalam sebarang upacara rasmi, membina imej dan reputasi yang baik dengan pihak berkepentingan. Contohnya, pengurus menghadiri majlis pelancaran produk baru, jamuan tahunan dan meraikan pelanggan. Kedua, pengurus sebagai ketua atau pemimpin. Pengurus perlu memberi arahan, tunjuk ajar dan menyelaras tugas organisasi kepada pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi, memberi motivasi kepada pekerja dan melaksanakan tugas serta menjadi model ikutan terbaik kepada pekerja. Peranan yang ketiga ialah penghubung. Sebagai pengurus, mereka perlu bertindak sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak luar bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesuatu isu seperti perkembangan persekitaran luaran yang boleh memberi kesan kepada sesebuah organisasi. Seterusnya, peranan pengurus yang ketiga ialah pembuat keputusan. Sebagai pengurus dalam membuat keputusan, peranan yang pertama yang perlu dimainkan ialah usahawan. Berusaha mengembangkan perniagaan dengan menjana idea-idea baru yang kreatif, bijak merebut peluang-peluang perniagaan, mengenal pasti bidang perniagaan yang boleh dibangunkan serta peka kepada perubahan persekitaran. Peranan yang kedua ialah sebagai perunding. Pengurus merupakan jururunding organisasi dengan pihak luar seperti pembekal, pemodal
kerajaan dan kesatuan sekerja. Ketiga, pengurus sebagai pembahagi sumber. Sebagai pembahagi sumber, pengurus perlu mengagihkan sumber organisasi atau faktor-faktor pengeluaran seperti pekerja, modal, bahan mentah, peralatan dan mesin kepada jabatan tertentu mengikut keperluan masing-masing. Dan yang keempat ialah sebagai penyelesai masalah. Pengurus perlu memikirkan alternatif yang terbaik bagi menyelesaikan masalah atau konflik yang wujud dalam organisasi. Seterusnya, kita lihat pula subtopik yang terakhir iaitu pendekatan pemikiran pengurusan. Terdapat 4 pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan klasikal. Yang kedua, pendekatan kemanusiaan atau gelagat. Yang ketiga, pendekatan sains pengurusan. Dan yang keempat ialah pendekatan moden atau contemporary. Mari kita lihat satu persatu tentang pendekatan pemikiran ini, bermula dengan pendekatan klasikal. Terdapat 3 pendekatan klasikal iaitu teori pengurusan saintifik, pengurusan pentadbiran dan teori pengurusan birokrasi. Teori pengurusan saintifik ini diperkenalkan oleh seorang tokoh iaitu Frederick Taylor, manakala teori pengurusan pentadbiran diperkenalkan oleh Henry Fayol, dan yang ketiga teori pengurusan birokrasi ini diperkenalkan oleh Max Weber. Seterusnya kita lihat teori pengurusan saintifik dahulu. Teori pengurusan saintifik yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor ini menekankan kepada kajian saintifik tentang kaedah kerja untuk meringkaskan, meningkatkan kecekapan, pengeluaran dan produktiviti pekerja. 4 prinsip yang telah diperkenalkan oleh Frederick Taylor ini, yang pertama, mengenal pasti kaedah terbaik untuk melaksanakan tugas secara saintifik. Yang kedua, memilih, melatih dan membangunkan pekerja secara saintifik untuk mencapai prestasi yang paling maksimum. Ketiga, meningkatkan kerjasama antara pekerja dan pihak pengurusan dengan meningkatkan kaedah kerja secara saintifik untuk mencapai matlamat organisasi. Dan yang keempat, membahagikan kerja dan tanggungjawab secara adil dan saksama antara pihak pengurusan dan pekerja. Teori klasikal yang kedua ialah teori pengurusan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Teori ini menekankan usaha menetapkan garis panduan dan kerja menyeluruh untuk menguruskan sesebuah organisasi. Terdapat 14 prinsip asas pengurusan. Yang pertama, pembahagian kerja, iaitu pengkhususan kerja perlu dilakukan di dalam organisasi. Yang kedua, esprit de corps, iaitu semangat kerja berpasukan. Yang ketiga, inisiatif, iaitu pekerja mesti ada daya usaha dan kebebasan dalam bekerja. Yang keempat, ganjaran. Pekerja perlu dibayar gaji secara adil dan saksama mengikut tugasan yang dilakukan. Yang kelima, susunan tertib, iaitu kedudukan sumber mesti diletakkan dengan sesuai dan sistematik. Yang keenam, kesamarataan atau equity. Pekerja perlu dilayan secara adil dan saksama. Ketujuh, rantaian skala, itu rantaian autoriti bermula daripada peringkat atas ke bawah. Yang ke-8, disiplin. Pekerja perlu patuh kepada peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ke-9, paduan perintah. Pekerja menerima arahan daripada seorang ketua sahaja. 10, paduan arahan. Itu semua aktiviti dirancang untuk mencapai satu matlamat yang sama. Ke-11,
mengutamakan kepentingan organisasi di mana kepentingan peribadi diketepikan. Yang ke-12, pemusatan. Pembuatan keputusan tertakluk di tangan pengurusan atasan. Ke-13, kestabilan personel di mana pusing ganti pekerja mestilah rendah. Dan yang terakhir, autoriti. Pekerja perlu diberi hak dan kuasa untuk membuat keputusan berkaitan tugas yang dilaksanakan. Seterusnya, kita lihat pula teori pengurusan birokrasi yang ketiga ialah Max Weber, yang diperkenalkan oleh Max Weber. Yang pertama, menekankan kepada autoriti dan hierarki pengurusan. 5 prinsip yang diperkenalkan oleh Max Weber ialah: pertama, pengkhususan kerja akan meningkatkan kemahiran pekerja. Kedua, hierarki dan autoriti yang jelas supaya segala aktiviti dapat dikoordinasikan. Ketiga, tiada sifat pilih kasih di mana semua peraturan, prosedur dan hukuman diaplikasikan secara menyeluruh dan adil. Yang keempat, mengamalkan prosedur formal agar wujud kesamarataan dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir ialah pemilihan untuk kenaikan pangkat adalah berdasarkan merit, iaitu mengambil kira kelayakan dan prestasi semasa bekerja. Pendekatan pemikiran pengurusan yang kedua ialah pendekatan kemanusiaan atau gelagat, di mana terdapat 2 teori yang diperkenalkan di bawah pendekatan kemanusiaan atau gelagat ini. Pertama, hubungan kemanusiaan, iaitu kajian Houghton oleh Elton Mayo, dan teori sains gelagat yang berkaitan dengan teori Maslow dan teori McGregor. Teori Maslow dan teori McGregor ini sebenarnya akan dibincangkan dengan lebih lanjut di dalam tajuk kepimpinan. Walau bagaimanapun, cikgu akan terangkan sedikit apa itu teori Maslow. Teori Maslow ialah berkaitan dengan hierarki keperluan Maslow di mana terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi oleh pengurus kepada pekerja-pekerjanya bagi menggalakkan mereka untuk memberikan tugasan dan menjalankan kerja mereka dengan baik. Yang pertama, keperluan fisiologi, iaitu pengurus perlu memenuhi keperluan pekerja dari segi menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kenderaan, bagi membolehkan pekerja meneruskan kehidupan mereka dengan baik dan dapat fokus kepada pekerjaan. Keperluan yang kedua ialah keperluan keselamatan, di mana pekerja perlu dijamin pekerjaan mereka di dalam organisasi dengan menyediakan kemudahan keselamatan dan juga jaminan dari segi menyediakan skim insurans dan pencaruman KWSP bagi menjamin kehidupan mereka di hari tua. Keperluan yang ketiga ialah keperluan sosial, di mana di dalam organisasi pekerja perlu diberi kebebasan untuk menjalankan kerjasama, menjalinkan hubungan berkomunikasi sesama pekerja dan juga dengan pihak pentadbiran dalam mereka menyediakan pekerjaan itu dengan baik. Keperluan yang keempat ialah keperluan penghargaan, di mana pekerja perlu diberi ganjaran dan juga penghargaan bagi mengiktiraf pencapaian dan prestasi kerja yang mereka tunjukkan dengan membayar bonus atau lain-lain bentuk penghargaan seperti memberi sijil penghargaan, mengadakan majlis anugerah pekerja cemerlang dan sebagainya. Keperluan yang terakhir ialah pencapaian hasrat diri, di mana pekerja perlu diberi peluang untuk meningkatkan lagi kebolehan dan pengetahuan mereka dengan memberi peluang kepada mereka melanjutkan pelajaran,
menghadiri kursus-kursus dan bengkel-bengkel untuk memperkembangkan lagi kemahiran dan juga bakat yang mereka ada supaya dapat melakukan kerja dengan sempurna. Teori sains gelagat yang kedua ialah teori McGregor, di mana pengurus mempunyai dua pandangan terhadap sifat yang dimiliki oleh pekerja, iaitu teori X dan teori Y. Pekerja yang dikategorikan sebagai pekerja di bawah kategori Y ialah pekerja mempunyai sikap-sikap yang baik seperti bertanggungjawab, rajin dan mempunyai inisiatif dalam melakukan tugasan yang telah diberikan. Oleh itu, pengurus tidak perlu memberikan kawalan dan juga bimbingan yang lebih kepada pekerja yang mempunyai sifat teori Y. Manakala kategori yang kedua ialah pekerja teori X. Teori X ialah pekerja memiliki sifat yang negatif. Okey, pekerja dikatakan mempunyai sikap yang malas, perlu disuruh melakukan kerja, kurang bertanggungjawab dan kurang berinisiatif dalam melaksanakan tugasnya. Oleh itu, pengurus perlu memberikan bimbingan, tunjuk ajar dan teguran yang lebih kepada pekerja yang memiliki sifat teori X. Seterusnya, kita pergi kepada teori pendekatan pemikiran yang ketiga, iaitu pendekatan sains pengurusan. Terdapat 3 teori yang diperkenalkan, iaitu teori sains pengurusan, di mana penggunaan model dan formula matematik digunakan untuk membuat sebarang keputusan. Yang kedua, teori pengurusan operasi, penggunaan statistik dan matematik untuk menjalankan pengurusan harian. Dan yang ketiga, teori sistem pengurusan maklumat, di mana pengurus perlu menggunakan teknologi maklumat atau sistem komputer untuk menguruskan organisasi. Seterusnya, pendekatan moden ataupun contemporary. Terdapat 2 teori yang diperkenalkan di bawah pendekatan moden atau contemporary ini, iaitu teori sistem, di mana pengurus menganggap organisasi sebagai satu sistem di mana setiap bahagian dalam organisasi mempunyai kaitan antara satu sama lain. Okay, seperti yang kita tahu, di dalam organisasi mempunyai jabatan-jabatan yang berbeza, seperti jabatan pemasaran, jabatan pengeluaran, jabatan keuangan dan juga jabatan pengurusan sumber manusia. Setiap jabatan ini perlu saling bekerjasama untuk melakukan kerja masing-masing dalam mencapai matlamat organisasi. Okay, contohnya, katakanlah sebuah syarikat ingin mengeluarkan satu produk baru. Jadi, di bahagian jabatan pengeluaran perlu memikirkan apakah teknologi yang diperlukan bagi membantu pihak pekerja untuk menjalankan tugas dengan lebih produktif. Jabatan keuangan perlu memikirkan dan meluluskan berapa banyakkah dana yang diperlukan untuk membeli teknologi yang diperlukan. Manakala bahagian pemasaran akan bertanggungjawab untuk mempromosikan dan mengagihkan produk yang telah dihasilkan oleh perniagaan. Jelas? Yang kedua, teori kontingensi atau situasi, di mana tiada satu pendekatan terbaik yang boleh digunakan dalam semua situasi, bergantung kepada faktor dalaman dan luaran organisasi. Pihak pengurus perlu bijak menentukan apakah teknik pengurusan yang perlu diaplikasikan di dalam situasi-situasi yang berbeza, kerana setiap situasi memerlukan pendekatan yang berbeza. Seterusnya, kita akan kembali teruskan perbincangan ini dengan mengupas topik yang kedua, iaitu kemahiran pengurusan. Di dalam topik ini, cikgu akan fokuskan kepada
dua subtopik, iaitu peringkat pengurusan dan kemahiran pengurusan. Seterusnya, di dalam sesebuah organisasi terdapat 3 peringkat pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan, di mana setiap peringkat di dalam pengurusan tersebut mempunyai peranan-peranan yang berbeza dan juga contoh-contoh jawatan yang berbeza. Okey, mari kita lihat peringkat pengurusan yang pertama dahulu. Apakah peranan peringkat pengurusan atasan, di mana di peringkat ini contoh-contoh jawatannya adalah seperti presiden, timbalan presiden, ketua pegawai eksekutif ataupun CEO dan juga pengarah syarikat. Okey, mereka ini berperanan ataupun bertanggungjawab untuk menetapkan visi, misi, hala tuju dan dasar organisasi serta membuat keputusan menyeluruh tentang organisasi. Okey. Sebagai contoh, seorang presiden bertanggungjawab untuk menentukan visi, iaitu hala tuju, ke mana organisasi yang dipimpinnya itu akan pergi, dan juga apakah misi, iaitu tujuan penubuhan organisasi itu ditubuhkan, apakah peranannya dan apakah dasar-dasar organisasi yang digariskan sebagai satu panduan untuk semua pengurus-pengurus yang berada di peringkat bawahan dan juga peringkat pertengahan boleh jadikan panduan dalam membuat keputusan di peringkat jabatan masing-masing. Okay, seterusnya kita lihat pula peringkat pengurusan yang kedua. Peringkat pengurusan yang kedua dikenali sebagai pengurus pertengahan. Okay, antara contoh jawatan pengurus peringkat pertengahan ini ialah pengurus kilang, pengurus cawangan, pengurus operasi, ketua jabatan dan timbalan pengarah. Okay, mereka memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dengan pengurus peringkat atasan, iaitu memastikan operasi adalah selari dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh pengurus atasan. Okay, sebagai contoh, katakanlah ketua jabatan. Di dalam perniagaan kita akan ada ketua jabatan pengeluaran, ketua jabatan pemasaran, ketua jabatan keuangan dan ketua jabatan sumber manusia. Jadi mereka bertanggungjawab untuk menentukan apakah objektif yang ingin dicapai dan juga menetapkan strategi-strategi yang sesuai bagi mencapai matlamat di peringkat jabatan masing-masing agar selari dengan keputusan yang ataupun matlamat yang telah ditetapkan oleh pengurusan di peringkat atasan. Okey, peringkat pengurusan yang seterusnya ialah peringkat pengurusan bawahan. Okey. Golongan peringkat pengurusan bawahan ini adalah terdiri daripada penyelia ataupun supervisor, pengurus projek dan ketua unit. Okey. Di dalam satu jabatan terdapat unit-unit kerja yang saling berkaitan antara satu sama lain. Contohnya, di dalam jabatan pemasaran, terdapat ketua unit promosi, ketua unit penyelidikan pemasaran. Jadi mereka ini bertanggungjawab untuk menyelia setiap aktiviti pekerja dan operasi agar pengeluaran yang dijalankan itu dapat dikawal dan diselia secara lebih dekat dan secara langsung. Okay, seterusnya, jenis-jenis kemahiran pengurusan. Okay. Setiap pengurus perlu menguasai 5 kemahiran pengurusan, iaitu kemahiran konseptual, yang kedua kemahiran kemanusiaan, ketiga
kemahiran teknikal. Keempat, kemahiran pengurusan masa. Dan yang kelima, kemahiran pembuatan keputusan. Okey, setiap jenis kemahiran ini sangat perlu dikuasai oleh semua peringkat pengurus yang cikgu telah kupas sebentar tadi. Okey, sekarang mari kita lihat satu persatu apakah kemahiran-kemahiran yang telah cikgu sebutkan tadi yang perlu dikuasai oleh pengurus-pengurus di dalam organisasi. Yang pertama, kita lihat dahulu kemahiran konseptual. Okey, definisi kemahiran konseptual ini ialah kebolehan pengurus melihat organisasi secara keseluruhan meliputi interaksi daripada pelbagai unit dan jabatan dalam organisasi. Okay, seterusnya, kemahiran konseptual ini juga merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus menganalisis dan menjangkakan kesan persekitaran terhadap organisasi serta mengenal pasti peluang dan ancaman daripada perubahan persekitaran tersebut kepada organisasi. Okay, seterusnya, mari kita lihat contoh. Contoh kemahiran konseptual. Yang pertama ialah pengurus perlu mengkaji atau menganalisis perubahan dasar kerajaan dan galakan kerajaan yang boleh memberi kesan kepada aktiviti atau matlamat organisasi. Sebagai contoh, katakanlah seorang pengurus ketua pegawai eksekutif, dia perlu melihat apakah galakan-galakan kerajaan yang diberikan kepada usahawan-usahawan bagi membantu mereka untuk menceburi bidang perniagaan. Kalau kita lihat di musim COVID ini, pihak kerajaan banyak menyediakan bantuan-bantuan seperti penjana bagi membantu usahawan yang terkesan dalam bidang perniagaan masing-masing untuk kembali pulih dan meneruskan perniagaan seperti biasa. Yang kedua, pengurus juga perlukan kemahiran konseptual ini bagi membantu mereka membuat perancangan strategik, perancangan taktikal dan perancangan operasi. Membuat perancangan strategik, taktikal dan operasi ini sebenarnya akan dibincang dengan lebih lanjut lagi di dalam tajuk perancangan. Yang kedua, seterusnya yang ketiga, menganalisis kesan dan perubahan persekitaran ekonomi seperti penurunan harga minyak kepada kos pengeluaran. Katakanlah seorang penyelia perlu mengetahui apakah kesan perubahan harga minyak di pasaran kepada kos pengeluaran yang boleh menyebabkan kos pengeluaran syarikat tu semakin meningkat ataupun boleh dijimatkan. Itu dia kepentingan kemahiran konseptual kepada seorang pengurus. Seterusnya, kita lihat pula kemahiran kemanusiaan. Kemahiran kemanusiaan ini ialah kemahiran di mana pengurus menjalinkan hubungan yang baik dan boleh bekerjasama dengan orang lain. Seterusnya, kemahiran kemanusiaan ini juga merujuk kepada kemampuan seseorang pekerja ataupun seorang pengurus berkomunikasi dengan rakan sekerja mereka ataupun dengan pengurus-pengurus di jabatan lain dan juga pihak-pihak yang berkepentingan yang berada di luar organisasi seperti pihak kerajaan, pembekal dan juga pembiaya. Seterusnya, kemahiran kemanusiaan ini juga merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus untuk memimpin, mengarah, menyelaras dan memotivasikan pekerja. Jadi jika seorang pengurus dia mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, kemahiran mendengar yang baik, jadi mereka boleh menggunakan kemahiran tersebut untuk memberikan nasihat dan juga boleh memotivasikan pekerja agar bekerja dengan lebih bersemangat lagi.
Contoh contoh kemahiran kemanusiaan ini, yang pertama, pengurus boleh berunding dengan pihak berkepentingan seperti pembekal dan pembiaya. Biasanya pengurus dia akan berunding dengan pembekal untuk mendapatkan bekalan daripada pembekal secara berterusan dan mendapatkan sebut harga yang terbaik. Jadi memerlukan kepada kemahiran komunikasi yang baik antara pengurus dengan pembekal tersebut. Seterusnya, berhubung dengan pihak atasan, rakan sejawat dan pengurus bawahan. Dan seterusnya ialah memahami perubahan tingkah laku pekerja dan pihak berkepentingan. Contohnya, penyelia boleh mendorong dan memotivasikan pekerja supaya lebih produktif. Jadi untuk memberikan tunjuk ajar yang baik, ataupun pengurus sumber manusia contohnya untuk membuat satu bengkel bagi melatih pekerja-pekerja untuk lebih mahir dalam melaksanakan tugasnya, perlukan kepada kemahiran kemanusiaan, itu kemahiran berkomunikasi dengan baik. Seterusnya yang ketiga, kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal ini merujuk kepada kebolehan pengurus mengaplikasikan dan menguasai kaedah, prosedur, teknik, tata cara dan ilmu pengetahuan dalam bidang kerjanya ataupun untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepadanya. Jadi kemahiran teknikal ini bermaksud pengurus dapat memahami, menguasai dengan baik apakah teknik-teknik, apakah kaedah-kaedah, prosedur-prosedur kerja yang perlu diikuti untuk dilaksanakan tugasannya itu dengan berjaya. Seterusnya, kemahiran teknikal ini juga merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus dalam mengendalikan peralatan, menyelia proses pengeluaran dan memberi tunjuk ajar berkaitan aspek teknikal dalam pekerjaan. Yang ini adalah merujuk kepada pengetahuan teknikal yang perlu dimiliki oleh seorang supervisor. Kemahiran teknikal ini sebenarnya sangat perlu dikuasai oleh pengurus di peringkat bawahan kerana mereka adalah pengurus yang berhubung secara langsung dengan pekerja. Di mana dia dengan adanya kemahiran teknikal ini, pengurus itu boleh mengendalikan peralatan-peralatan yang digunakan dalam menyediakan untuk menghasilkan produk tu, dan juga menyelia proses pengeluaran adakah diikuti dengan baik oleh pekerja mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, serta boleh memberi tunjuk ajar kepada pekerja supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seterusnya, kita lihat contoh kemahiran teknikal ni. Yang pertama, penyelia melatih pekerja dengan memberi panduan dan tunjuk ajar mengenai prosedur dan tata cara kerja yang betul. Katakanlah seorang supervisor di sebuah kilang menjahit pakaian. Jadi seorang pengurus penyelia di kilang tersebut perlu faham, perlu tahu apakah teknik-teknik yang perlu dikuasai, diaplikasikan untuk menjahit baju, bermula daripada memotong kain sehinggalah baju itu siap dijahit. Yang kedua, pengurus memantau pekerja bagi memastikan kerja yang dilakukan mengikut prosedur kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyelia menyelenggara pengguna mesin dan peralatan dalam proses pengeluaran produk. Ada kalanya peralatan yang digunakan oleh pekerja di dalam sesebuah kilang mengalami sedikit kerosakan. Jadi dengan kemahiran teknikal yang dimiliki oleh penyelia ini dapat membantu organisasi membaik pulih ataupun menyelenggara mesin, terutama sekali ketika proses proses pengeluaran sedang berlangsung. Seterusnya,
kita lihat pula kemahiran pengurusan yang keempat, iaitu kemahiran pengurusan masa. Seorang pengurus perlu mahir dalam menggunakan masa secara cekap dan berkesan dan boleh merancang pekerjaan yang dilakukan tu dalam masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, pengurus juga perlu mampu menyusun tugasan mengikut keutamaan tugas dan boleh menyediakan jadual kerja yang sistematik bagi memastikan tugasan itu dapat dilakukan dengan selesai dilakukan seperti masa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, seterusnya kita lihat contoh. Pengurus merancang peruntukan masa yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti atau tugasan. Seterusnya, pengurus menyediakan jadual kerja atau carta pelaksanaan kerja. Kalau dalam pengurusan kita panggil carta pelaksanaan aktiviti ni ialah cartagan, di mana pengurus boleh menyediakan satu jadual kerja yang sistematik, supaya pekerja dapat menyiapkan aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan tu mengikut masa yang ditetapkan. Seterusnya, pengurus memantau pelaksanaan projek agar mengikut jadual yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pengurus menyusun kerja ataupun tugas yang perlu dilaksanakan itu mengikut keutamaan, yang mana perlu didahulukan dan mana yang boleh dikemudiankan. Seterusnya, kemahiran yang kelima yang perlu dikuasai oleh seorang pengurus ialah kemahiran pembuatan keputusan. Kemahiran pembuatan keputusan ini merujuk kepada kebolehan pengurus memahami dan menganalisis masalah, membentuk alternatif-alternatif penyelesaian dan juga memilih alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah organisasi dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, kita lihat contoh kemahiran pembuatan keputusan. Pengurus boleh membuat keputusan berkaitan dengan pengagihan sumber mengikut keperluan dan keutamaan yang diperlukan oleh setiap jabatan dalam organisasi. Sebagai contoh, katakanlah dalam organisasi kita ada sumber manusia, kita ada sumber tenaga kerja, itu manusia, kita ada bahan mentah dan juga kita ada sumber keuangan. Jadi pengurus perlu bijak menentukan berapakah keperluan yang diperlukan oleh jabatan pemasaran, jabatan pengeluaran dan juga jabatan sumber manusia untuk melaksanakan aktiviti di peringkat jabatan masing-masing. Seterusnya, pengurus menentukan bentuk tindakan ataupun hukuman yang perlu dikenakan terhadap pekerja yang telah melanggar peraturan organisasi. Jadi pengurus yang mempunyai kemahiran buat keputusan, dia bijak menentukan apakah hukuman yang sesuai yang perlu dikenakan kepada pekerja yang telah melanggar peraturan organisasi seperti lewat hadir kerja ataupun ponteng ataupun telah melakukan jenayah-jenayah seperti rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Seterusnya, pengurus juga perlu bijak membuat keputusan untuk membuka cawangan baru atau mengeluarkan produk baru dengan memikirkan apakah kelebihan, kelemahan, ancaman dan juga peluang yang organisasi ada untuk mengeluarkan produk-produk baru ataupun membuka cawangan baru tu. Seterusnya, kita lihat pula contoh-contoh soalan yang pernah keluar di dalam peperiksaan STPM yang sebelum ini bagi topik pengenalan kepada pengurusan dan juga kemahiran pengurusan ini. Yang pertama, nyatakan 4 fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi. Soalan nyatakan ini
untuk menjawab soalan ini adalah pelajar tidak perlu menghuraikan maksud ataupun memberikan contoh fungsi pengurusan itu, cukup sekadar menyatakan sahaja dan menyenaraikan sahaja 4 fungsi pengurusan yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Okey, masih ingat lagi tak 4 fungsi pengurusan tersebut? Okey, yang pertama perancangan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepimpinan dan yang keempat pengawalan. Okey, bagus. Seterusnya, kita lihat soalan yang kedua. Huraikan jenis kemahiran pengurusan yang berikut. Okey, kalau kita lihat di sini ya pelajar, faktanya itu kemahiran pengurusannya sudah diberikan di dalam soalan. Okey. Jadi untuk mendapatkan markah, 2 markah bagi setiap satu kemahiran pengurusan itu, pelajar perlu memberi 1 huraian dan juga 1 contoh. Okey. Sebagai contoh jawapannya ya. Pengurusan masa, pengurus perlu mengendalikan masa dengan baik untuk menyusun ataupun menggunakan masa itu agar sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan. Okay, sebagai contohnya, pengurus projek akan menyediakan satu jadual kerja yang sistematik di mana di dalam jadual tersebut akan dinyatakan aktiviti dan juga tempoh masa yang diperlukan bagi menyiapkan aktiviti tersebut. Okey, bagi pembuatan keputusan pula, pengurus boleh memilih alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ataupun konflik yang sedang dihadapi oleh pengurus tersebut, organisasi tersebut. Okay, sebagai contoh, pengurus pengeluaran perlu membuat keputusan untuk membeli mesin-mesin baru yang boleh digunakan dalam pengurusan untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti produk. Okey, soalan yang ketiga ialah huraikan 3 peranan pengurus sebagai antara perorangan. Okay, soalan ini diperuntukkan 6 markah. Jadi pelajar hanya perlu memberikan 1 fakta dan juga 1 huraian bagi setiap fakta tersebut. Okay, masih ingat lagi apakah peranan pengurus sebagai antara perorangan? Okay, yang pertama, sebagai orang terpenting atau tunggak atau lambang. Okay, itu ialah faktanya, dan huraiannya ialah pengurus menjalankan tugas yang berbentuk simbolik, ataupun menjadi wakil kepada sesebuah organisasi dalam sebarang upacara rasmi yang diadakan oleh organisasi. Okay, peranan kedua ialah sebagai pemimpin ataupun ketua. Okay, pengurus boleh mengarah pekerja ataupun boleh mempengaruhi pekerja untuk melaksanakan tugas dan menjadi model ikutan kepada pekerja. Okay, dan yang ketiga ialah sebagai penghubung, ataupun orang tengah ataupun pengantara. Okay, huraiannya, pengurus boleh mengekalkan hubungan ataupun membentuk jaringan dengan pihak di luar organisasi yang sangat penting bagi menyokong perniagaan untuk melaksanakan aktivitinya dengan lancar. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang telah dikongsikan sebentar tadi dapat membantu para pelajar untuk membuat ulang kaji dengan baik dan juga seterusnya menjawab soalan di dalam peperiksaan nanti untuk mendapat markah yang terbaik. Okey, sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.